Cinta Amat Mutawakkil adalah merupakan karya Jepun yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad yang diterbitkan pada tahun 2002. Jadi cerita ini adalah mengisahkan tentang seorang pemuda iaitu Amat Mutawakkil yang mempunyai sifat nasionalis yang sangat tinggi. Jadi cerita ini bermula dengan secara tiba-tiba Amat Mutawakkil telah masuk ke dalam surau dalam keadaan yang sangat parah iaitu penuh berdarah di badannya dan ada kesan tembakan seusai sahaja para jemaah di surau tersebut selesai menunaikan solat maghrib. Jadi perkara ini semestinya telah mengejutkan para jemaah yang melihatnya. Dan di bahagian ini juga penulis telah mengimbas kembali masa sebelum jadinya kejadian ini. Amat Mutawakkil merupakan seorang anak yatim piatu selepas kematian bapanya dan dia juga adalah merupakan seorang budak yang sangat rapat dengan keluarga Tuan Bots iaitu keluarga orang putih yang datang ke kampung mereka untuk menetap sementara. Ketika tanah Melayu dijajah dengan orang putih waktu dahulu. Jadi Amat Mutawakkil ini dilihat selalu keluar masuk kediaman keluarga orang Inggeris ini dan dia juga sangat rapat dengan keluarga orang Inggeris ini terutama dengan anak perempuan mereka iaitu Sandra. Namun selepas Jepun datang menjajah ke tanah Melayu, keluarga Tuan Bots akhirnya berundur untuk pulang semula ke tanah air mereka. Dan ketika itu Amat Mutawakkil telah dijaga oleh Imam Ngah Diraman. Sebabkan Amat Mutawakkil ini sangat rapat dengan anak orang Inggeris tersebut, jadi Amat Mutawakkil ini dia telah diajar membaca dan menulis dengan sangat baik. Dan semakin membesar, Amat Mutawakkil semakin aktif dalam menyebarkan hak perjuangan orang Melayu dan turut bekerja untuk membaca dan menjawab surat-surat rahsia daripada Inggeris untuk kumpulan anti Jepun. Amat Mutawakkil juga dia telah berjaya menjadi seorang nasionalis Melayu yang termuda yang amat disegani meskipun baru berusia 17 tahun ketika itu. Pun berganti tahun, akhirnya setelah sekian lama tanah Melayu dijajah oleh orang Jepun, akhirnya Jepun pun menyerah kalah akibat daripada peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah peristiwa ini, keluarga Tuan Bots akhirnya kembali semula ke kampung mereka dan hubungan keluarga tersebut ini antara Amat Mutawakkil masih lagi akrab seperti dahulu. Selain itu, Amat Mutawakkil juga dilihat sangat rapat dengan anak gadis orang putih tersebut iaitu Sandra dan perkara ini telah menjadi tanda tanya orang kampung di mana mereka selalu buat andaian tentang hubungan mereka itu. Pada usia 24 tahun, Amat Mutawakkil telah dipilih menduduki kerusi pemimpin nombor 2 parti di peringkat daerah. Dia juga terkenal sebagai wartawan dan tulisannya banyak merangsang orang Melayu dalam kemerdekaan. Dan pada tahun 1948 iaitu 16 Jun di Perak dan 3 hari kemudian di seluruh negara darurat telah diisytiharkan kerana Parti Komunis Malaya sudah mula menggila waktu itu. Jadi sekumpulan komunis telah datang ke rumah Tuan Bots untuk memberi amaran tentang Amat Mutawakkil supaya berhenti daripada menghasut orang Melayu untuk membenci komunis. Namun, Amat Mutawakkil ini dia masih berani dalam memperjuangkan hak orang Melayu ke arah kemerdekaan. Jadi pada satu malam, seusai sahaja memberi ceramah, ada seorang budak lelaki dia telah datang dekat Amat Mutawakkil dan dia membisikkan sesuatu dekat Amat Mutawakkil. Dan waktu itu tiba-tiba Amat Mutawakkil dia terus bangun dan dia terus berlalu pergi, terus keluar daripada surau tersebut dan waktu tu dia terus hilang tanpa kabar. Disebabkan itu, perkara ini telah membimbangkan para penduduk dan akhirnya malam itu selepas solat maghrib, beberapa hari kemudian, Amat Mutawakkil akhirnya berjalan masuk ke dalam surau dengan 3 kesan tembakan di badannya sehingga penuh darah yang keluar. Jadi pemuda itu kelihatan sangat lemah dan sangat parahlah keadaannya. Kemudian kalimah syahadah akhirnya dilafazkan, matanya pun mula terpejam di ribaan Imam Ngah Diraman, tangannya memegang erat penghulu Ibrahim Singgap dan akhirnya terpadamlah satu-satunya pelita yang telah menerangi hati dan fikiran seluruh kampung itu. Seminggu selepas merdeka, akhirnya keluarga Tuan Bots telah pulang ke England dan setahun kemudian, iaitu genap setahun Tanah Melayu merdeka, anak gadis Tuan Bots tersebut iaitu Sandra, dia kembali semula ke kampung tersebut. Barangkali
that kenangan yang tak pernah lenyap atau demi kecintaan yang tak pernah padam. Dia mengajar anak-anak kampung itu dan menghidupkan kenangan di kala kampung itu adanya seorang anak lelaki bernama Ahmad Mutawakkil, iaitu seorang nasionalis Melayu termuda. Seterusnya, pelbagai keistimewaan dan kelemahan yang terdapat dalam karya ini. Jadi tema cerpen ini adalah kegigihan dan keberanian seorang pemuda berkorban nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air. Oleh itu, perkara ini telah berjaya ditonjolkan oleh pengarang melalui sifat watak utama cerpen ini, iaitu Ahmad Mutawakkil yang sentiasa berusaha untuk menegakkan hak orang Melayu dalam mendapatkan kemerdekaan. Buktinya, Ahmad Mutawakkil ini sangat aktif dalam memberikan ceramah dan dia juga menulis seperti di dalam surat khabar. Dan dia juga merupakan seorang wartawan yang sangat dikenali kerana tulisannya banyak merangsang orang Melayu dalam memperjuangkan hak kemerdekaan. Selain itu, cerpen ini juga telah berjaya menekankan kepentingan ilmu di mana cerita ini ditunjukkan sangat menyanjung dan menghormati orang-orang dan semua perkara yang berilmu. Buktinya, seseorang yang berilmu dan hebat seperti Ahmad Mutawakkil juga sangat menghargai dan berterima kasih kepada Sandra kerana telah mengajarnya menulis dan membaca dengan baik sehingga dia berjaya menjadi seorang wartawan yang terkenal. Pengarang juga telah cuba membuka minda masyarakat kita untuk bersifat lebih keterbukaan mengenai masyarakat luar juga boleh bersikap baik dan bergaul mesra dengan masyarakat kita. Buktinya, keluarga Tuan Boots, iaitu keluarga Inggeris yang datang ke kampung mereka itu boleh bersikap sopan dengan penduduk kampung di tanah Melayu dengan mengajak dan mengalukan penduduk kampung untuk menjamu selera di kediaman mereka. Seterusnya, kelemahan yang saya nampak dalam karya ini adalah peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh pengarang dalam plot cerpen ini adalah disusun secara tidak kronologi. Buktinya, permulaan cerita ini dia dimulakan dengan Ahmad Mutawakkil yang sudah cedera parah dan tiba-tiba terus masuk cerita masa lalu ketika zaman kanak-kanak Ahmad Mutawakkil. Oleh itu, perkara ini dia telah menyebabkan para pembaca menjadi sedikit keliru dengan apa yang terjadi di permulaan cerita ini. Seterusnya, sikap penduduk atau masyarakat di dalam cerita ini juga kurang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan atau hak tanah Melayu. Hal ini kerana dalam cerpen ini kita boleh lihat hanya Ahmad Mutawakkil sahaja yang berusaha keras dalam memperjuangkan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Sementara itu, masyarakat atau penduduk kampung yang lain hanya pergi mendengar ceramah ataupun kata-kata yang disampaikan Ahmad Mutawakkil tanpa peduli untuk menyampaikan ataupun menyebarkan dengan lebih meluas perkara ini kepada orang lain. Akhir sekali, cerita ini juga mempunyai pelbagai pengajaran yang boleh diambil. Antaranya, kita hendaklah berani dalam memperjuangkan hak tanah air. Contohnya, walaupun penghulu Ibrahim Singgap berulang kali menasihati Ahmad Mutawakkil agar tidak menyentuh perihal komunis, namun Ahmad Mutawakkil tetap lantang membidas. Selain itu, kita juga hendaklah sentiasa berusaha menuntut ilmu. Contohnya, Ahmad Mutawakkil berjaya menghasilkan penulisan yang masyhur di akhbar hasil daripada kegigihannya dalam menuntut ilmu, membaca dan menulis yang diajar oleh Sandra. Akhir sekali, kita juga mestilah sentiasa beradab dan bersopan santun. Contohnya, Ahmad Mutawakkil menasihati penduduk kampung untuk sentiasa menjaga akhlak, tidak kira dengan siapa sahaja walaupun dengan keluarga orang putih seperti Tuan Boots. Jadi itu sahaja ulasan saya mengenai karya cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini. Terima kasih anak buaya, sekian sahaja daripada saya.